Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka pada hari ini kita menghampiri bahagian terakhir dari surah Yunus. Surah Yunus. Yang semalam kita cerita tentang cerita Nabi Yunus. Boleh jadi dengan sebab cerita itulah dinamakan surah ni surah Yunus. Walaupun terdapat cerita-cerita lain yang dinyatakan dan disebutkan dalam surah ni, tapi dia dinamakan dengan surah Yunus. Kalau orang tanya kenapa dia ditanya nama surah Yunus, padahal ada cerita lain lagi. Kenapa tak ada nama surah Musa? Padahal cerita Nabi Musa banyak dalam Quran. Antara cerita paling Nabi paling banyak jadi Nabi Musa dengan Fir'aun. Tak ada pula sebut cerita surah Musa. Tak ada. Nabi Ibrahim ada nama surah. Luqman yang tidak Rasul pun ada nama Luqman. Jadi semua tu nama-nama surah ni adalah tauqifiyah. Mana tauqifiyah ni, dia datang kepada kita ditetapkan dah. Mana bukanlah kita yang, bukanlah alim ulama yang letak nama surah. Dia baca-baca surah ni, oh kita letak nama ni surah sekian. Tak. Dia adalah sudah ditetapkan. Maka dan susunan mana surah yang dulu, mana surah yang kemudian, mana surah yang akhir, sudah pun ditetapkan. Bukan mana surah mana turun dulu dia duduk depan, surah mana turun kemudian dia duduk belakang. Tak. Surah ayat turun pun bukan satu surah komplit. Ayat turun melalui kejadian. Mana turun ayat tiba-tiba ada masalah ni, Allah turunkan asbabun nuzul dia. Jadi bila turun ayat ni, Nabi akan baca kepada sahabat, ayat ni kedudukan dia ni duduk sini dalam surah ni ataupun ayat ni macam ni. Dan bila Nabi SAW wafat tu, Quran tu sudah pun sempurna diturunkan dan telah disusun oleh Nabi SAW sesuai dengan yang diwahyukan oleh Jibril alaihi salam. Dan Nabi talaqi dengan Jibril bulan Ramadan yang terakhir 2 kali Nabi khatam. Ini menunjukkan bahawa susunan surah, nama surah, kedudukan ayat, semuanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita mengakhiri cerita atau surah Yunus, insya-Allah. Baik, sama-sama kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat yang bersama kita pada hari ini Surah Yunus ayat 104. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah, dari keberkatan dan juga keberkatan darinya dengan apa yang kita baca dari kalamnya. InsyaAllah pada Ramadan ini bagi yang belum lagi istiqamah dengan tadabbur kita, bolehlah dia tunggu setiap pagi, dan kita nak kata subscribe tu tidaklah, follow lah Facebook kita tu, follow, dan juga Facebook Pro Media Tajdid. Mudah-mudahan kita dapat input yang baik setiap hari lah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat 104, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, qul, katakanlah, ya ayyuhan nas, wahai Muhammad, katakanlah, ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia, in kuntum fi syakkim min dini, sekiranya kamu ada menaruh syak tentang kebenaran agamaku. Okey. Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Maka ketahuilah aku tidak menyembah makhluk-makhluk yang kamu sembah lain dari Allah, tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kamu untuk menerima balasan
dan aku diperintahkan supaya menjadi dari golongan yang beriman. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sekalian manusia antara inti agama Islam. Kalau kamu ragu, tak faham lagi tentang apa yang aku bawa dari agama ini, kata Nabi, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Mana agama yang Nabi bawa adalah berlepas diri dari sembahan selain Allah. Okey. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum, kan tetapi aku sembah hanya Allah yang akan mematikan kamu. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan supaya menjadi akuna minal mu'minin, aku menjadi dari golongan yang beriman. Wa an aqim wajhaka lid-din, dan diwajibkan kepadaku, hadapkanlah seluruh hidupmu menuju ke arah mengerjakan perintah-perintah agama dengan betul dan ikhlas, dan janganlah kamu menjadi dari orang-orang yang musyrik. Jadi setelah keimanan tadi, maka diwajibkan juga untuk menghadapkan wajah kita, anggota kita lah, mengerjakan perintah-perintah agama. Jadi agama ni bukan sekadar percaya, tapi kena berbuat kebaikan, laksanakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Tapi gitulah, kita Ramadan ni nak latih yang ni lah, nak latih supaya kita ni taat kepada perintah Allah. Integriti orang panggil, integriti. Macam mana contoh integriti? Integriti adalah contohnya di mana kita dah masuk balik rumah tengah-tengah panas, tengah hari Zuhur, tengok-tengok ada air sirap segelas atas meja. Tak ada orang dekat rumah kita. Adalah hok buat air sirap tu lah. Kalau tidak, macam mana air sirap tak ada kan? Atau balik-balik tengok ada air sirap dekat terpagar, orang sakut. Maka kita pun tengok kiri, tengok kanan, tak ada orang. Tapi kita teringat kalau kita minum tu batal puasa kita. Jadi kita tak makan, kita tak minum, walaupun tak ada orang tahu. Sebab apa? Sebab kita sedang beribadah kepada Allah. Itulah integriti. Integriti atau bahasa mudah kita kata at-taqwa. Kenapa? Tapi zaman lah ni dia hanya berlaku dalam puasa aja gitu. Nah, dalam puasa je macam tu. Luar daripada ibadat semayang tak ada integriti dah. Keluar masjid apa tak lagi? Tak. Soal kalau sudut harta, oh lagilah. Integriti itu takwa lah, takwa. Benda ada depan, tapi kita tahu kalau ambil salah, kita pun dia sebab air sirap je ustaz, cuba kambing golek. Kalau dia ada takwa, kambing golek pun dia tak makan. Tak? Bukan setakat air sirap. Jadi takwa tu macam tu. Dalam agama kita bukan sekadar percaya, tapi diterjemahkan dengan tindakan. Wa an aqim wajhaka lid-din hanifa wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kamu menjadi dari orang-orang yang musyrik.
Jadi kita mengharapkan ketakwaan itu meresap dalam diri kita dan dalam diri para pemimpin kita dan orang-orang yang menjaga urusan kita, juga meresap ke dalam ahli keluarga dan anak-anak kita, zuriat keturunan kita, jiran tetangga dan saudara mara kita, supaya apabila mereka tahu sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, mereka berhenti padanya. Dan apabila mereka tahu ada perkara yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, mereka bersegera pergi kepadanya. Itulah agama. Jadi Nabi ni datang nak ajar yang ni lah. Ajar yang ni. Sebab tu cerita Sayyidina Umar dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah, yang cerita pasal capal. Abu Hurairah disuruh bawa selipar Nabi, kemudian keluar daripada kebun, bagi tahu kepada orang yang kamu jumpa, khabarkan berita gembira dengan syurga. Jadi keluar Abu Hurairah, jumpa Umar pukul dia. Nabi kata, kenapa Abu Hurairah bila balik bagi tahu kenapa Nabi, lebih kuranglah cerita tu. Umar kata, takut nanti orang tidak beramal. Bila bagi tahu macam tu, takut nanti orang tidak beramal, tertipu. Jadi sebab apa? Sebab dalam agama ni bukan sekadar beriman, tetapi dia beramal. Betul Allah Ta'ala sebut, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Baik, satu lagi dalam soal beriman kepada Allah juga. Yang ni yang paling zaman kita ni orang tidak endah sangat. Ayat 106. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ, dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah atau memuja yang lain dari Allah, yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak juga dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Allah larang Nabi sendiri daripada berbuat syirik. Nabi ni Allah Ta'ala kata, wala tad'u, jangan kamu sembah, seru, puja Tuhan selain daripada Allah, yang mana mereka itu tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Yang ni orang kita kena belajar lebih, iaitu berlepas diri dari kesyirikan. Ramai orang beriman kepada Allah, tetapi dia tidak melepaskan dirinya daripada sebab-sebab kesyirikan. Sama ada dari sudut doa. Kita dah sebut dah, apa saja yang menjadi milik mutlak Allah, milik mutlak, dia adalah milik Allah, tiba-tiba diserahkan kepada selain Allah, maka orang tu telah menduakan Allah. Kalimah menduakan Allah itulah yang dipanggil syirik, menjadikan bagi Tuhan adanya sekutu. Syirik. Macam mana dia boleh menjadikan bagi Tuhan ada sekutu? Boleh jadi dia tak panggil pun orang tu sekutu bagi Allah. Sebagaimana orang Yahudi bagi tahu kepada Nabi SAW bila turun ayat Quran, orang-orang Yahudi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan pendeta mereka, rahib-rahib mereka, Tuhan selain dari Allah. Lalu bila ditanya, kami tak pernah menyembah dia. Bukankah pendeta tu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Kamu ikut dia. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Kamu ikut dia. Maka itulah dia.
Jadi nak jadi syirik ni meletakkan sesuatu setanding dengan Allah. Cukuplah. Walaupun dia tak pergi sembah kawan tu, tapi dia melakukan ritual yang sepatutnya ritual tu hanya untuk Allah. Sebagai doa lah, paling masyhur sekali, famous sekali doa. Doa ni milik Allah. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Dan Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah guna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi nak dapat hanya kepada tu, kena berlepas diri daripada semua benda syirik. Sebab tu syahadah kita ada dua rukun. Ada nafi, ada isbat. Nafi maknanya nafi ketuhanan selain Allah. Isbat ketuhanan hanya kepada Allah. Dia tak cukup Allah tu Tuhan kita. Kalau Allah tu Tuhan kita, baru isbat saja. Tak? Tak ada nafi lagi. Nafi inilah berlepas diri daripada kesyirikan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiba-tiba ada orang ajar, waktu susah, seru nama Tok Syekh. Contohlah. Kalau orang tahar lagu ni, amalan itu, dia ni mudah-mudahan dia bertaubat dan istighfar lah. Apa yang dia kata, kalau dia tak tahu, dia cepat-cepat istighfar, kembali kepada tauhid. Tapi kalau dia tahu, kemudian dia buat juga, dia telah amalan itu, amalan dia boleh membawa tuannya kepada kesyirikan. Malah jauh lebih buruk daripada orang-orang musyrik zaman dulu. Orang zaman dulu Allah Ta'ala kata, kalau susah tengah laut, tak jumpa dah minta dengan lain, mereka akan minta dengan Allah. Tiba-tiba mari orang ajar, kalau kamu tersepit, susah, terkepung dan sebagainya, sebutlah nama gurunya, sebutlah nama Nabi sekian. Jangan sebut nama orang, sebut nama Allah. Allah tolong kami ya Allah. Inilah namanya tauhid. Ni yang kita dah ulang banyak. Quran ni inilah utama. Jadi tak jemu kita dak sebut. Walaupun kita repeat. Yang repeat bukan kita, Allah yang repeat kita. Ni baca terjemahan tadabbur je. Sebab apa Allah repeat banyak kali cerita tentang tauhid? Supaya manusia ni kukuh, teguh keimanan mereka dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan benda-benda yang syirik. Sebab tu soal sesuatu yang menjadi milik mutlak Allah, apa dia? Semua bentuk ibadah milik Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Okey. Yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah. Satu milik Allah. Jadi bila kita ibadah hanya kepada Allah, pada i'tiqad hanya kepada Allah, ni dipanggil tauhid, mengesakan Allah. Mengesakan Allah maknanya menjadikan Allah itu satu-satunya yang begitu. Yang berkuasa, dia seorang je. Yang memberikan manfaat dan mudarat, dia seorang je. Yang menghidupkan dan mematikan, dia seorang je. Yang memberi sakit kepada kita, dia je. Yang nak bagi sihat kat kita pun dia juga. Orang lain tak boleh. Yang memberikan nyawa kepada kita, dia je. Yang nak matikan kita juga nanti, dia je. Tauhid. La ilaha illallah. Selain daripada dia, tak ada apa. Nothing. Tak ada apa. Walaupun digambarkan sebagai hebat, tapi sebenarnya nothing. Bukti dia, Fir'aun
Hebat, jangan kira hebat. Firaun ni hebat orang. Boleh buat bangunan tinggi. Tamadun zaman Firaun sebelum Masihi lagi ada. Sampai zaman kita hari ni orang masih lagi kagum dan takjub. Hebatnya Firaun. Bukan orang biasa-biasa. Cuma masalah dia sombong. Akhir sekali dia mengaku jadi Tuhan. Sehebat-hebat dia, nothing di sisi Allah, kosong, tak ada apa. Jadi kalau Firaun tu gitu, lain daripada dia, tak ada patung apa pun kita tengok, tak ada apa kekuasaan. Batu mari mana, batu kayu kokar ke apa, tak ada kekuasaan. Semua yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada ubat, ubat tu hanya alatan dia. Wangi sebab musabab dia. Yang memberikan sebab sebenarnya Allah. Sembuh tu Allah. Cuma jalan dia makan macam makanlah. Allah Ta'ala kata, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni. Wahai hambaku, semua kamu lapar kecuali apa yang orang yang aku bagi makan. Mintalah makan kepadaku. Ya ibadi kullukum arun illa man kasautu fastaksuni. Wahai anak Adam, setiap kamu ni bertelanjang kecuali siapa yang aku bagi kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Okey. Jadi doa, bergantung, berharap hanya kepada Allah. Tapi tidak menolak kita berikhtiar melalui sebab-sebab. Okey. Ikhtiar melalui sebab-sebab. Nak kenyang makan nasi. Tak? Nak sembuh makan ubat. Itu sebab. Tapi yang menyembuhkan Allah. Yang memberikan kenyang Allah. Memberikan sihat Allah. Jadi tauhid ni macam tu. Jadi jangan dikongsikan sesuatu yang menjadi milik Allah dengan selain Allah. Kaedahnya gitu. Hatta dalam niat Allah tak suka. Bila berkongsi dengan Allah dalam niat, jadi riak. Allah tinggalkan. Allah Ta'ala kata, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku yang paling tak perlu kepada rakan kongsi. Paling tak perlu. Jadi buatlah sesuatu tu hanya kerana Allah. Siapa yang buat amalan tiba-tiba dia kongsikan Allah dengan sesuatu, maka Allah tinggalkan dia dan amalannya. Rugi saja. Jadi ini inti kepada agama. Tauhid ni adalah inti kepada agama. Belajarlah macam mana memperkasakan tauhid kita. Sebab tu para ulama bincang, lihat ayat Quran, dia kata tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni tiga bahagian utama yang kita maklumlah. Dan pembahagian ni adalah merujuk kepada skop mana kita nak mentauhidkan Allah, dan dalam skop itulah kita bimbang berlakunya kesyirikan. Pertama, soal ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Soal ketuhanan ini dialah yang memiliki kekuasaan sebagai Tuhan. Mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi mudarat. Mana kekuasaan Tuhan kepada makhluk hanya milik Allah. Kalau tiba-tiba manusia kata ada orang tahu benda gaib, habis. Pasal apa? Dia telah menduakan Allah pada hak Allah dalam ketuhanan. Memberi rezeki milik Allah. Kalau dia tiba-tiba kata ada yang memberikan rezeki aku ni, rezeki aku ni milik
fulan bin fulan. Dia yang bagi rezeki kat aku. Salah. Yang memberikan rezeki Allah. Dia tu jalannya. Tapi kalau dia i'tiqad memang orang ni bagi rezeki, syirik. Okey. Kalau orang tiba-tiba dia boleh kata kain Kaabah ni, kalau simpan dia ni, kalau simpan kain Kaabah ni, boleh laris jualan kita. Bukankah yang memberikan rezeki itu Allah? Bukan benda tu. Ada ibu duit ke apa? Ada ibu duit. Dia telah syirik kepada Allah dalam soal hak atau kerja ketuhanan. Jadi skop mana tauhid yang kita belajar, pada skop itulah kita bimbang berlakunya kesyirikan. Skop yang kedua ialah pada soal penyembahan, ibadah. Allah ni hanya dia yang memiliki hak untuk disembah. Bila kita kata disembah, semua bentuk penyembahan hanya kepada Allah. Semua, baik solatnya, baik puasanya, baik tawakalnya, baik doanya, baik berharapnya, semua benda berkait dengan seorang hamba dengan Tuhan, maka dia jadi hak Allah semata-mata. Doa hanya kepada Allah. Serulah ya Allah. Kalau tiba-tiba dia ni berdoa apa? Baru ni hak viral cerita Bulya Ibnu Mulkan. Bila tengah tu sebutlah nama ni. Bukan dia saja, orang lain pun lagu tu juga. Bila kita sakit sebut nama Tok Syekh kita. Bila sakit sebut nama Tok Syekh. Bila sakit sebut nama Tok Syekh gini. Itu pun telah mensyirikkan Allah. Kerana apa? Kerana dalam berdoa dia sepatutnya hanya minta kepada Allah. Jadi skop mana yang kita mentauhidkan Allah, skop itulah yang kita bimbang. Dalam skop itulah kita kena berlepas diri dari selain Allah. Kalau kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maknanya selain Allah kita tak akan sembah. La a'budu ma ta'budun, aku tak akan sembah, maknanya aku tak akan minta dengan apa yang kamu minta, aku tak akan doa kepada apa yang kamu minta, aku tak akan tunduk kepada apa yang kamu tunduk, aku tak akan semayang kepada apa yang kamu semayang. Inilah memurnikan tauhid, memurnikan tauhid. Kalau kita ni, kita sudah banyak amalan lagi kita kurang, tapi tauhid ni no kompromi. Inilah yang paling utama. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keimanan kita. Masyarakat kita ni banyak lagi bermudah-mudah dalam masalah ni. Mereka sangka selama dia mengucap la ilaha illallah, maka dicukuplah bagi dia. Padahal banyak lagi faktor-faktor yang boleh membatalkan syahadah dia tu, bila dia terjebak dengan perkara-perkara kesyirikan. Pergi kubur minta nombor ekor. Judi salah, memang judi tu salah, nombor ekor tu salah. Tapi hak pergi kubur minta dengan tuan kubur nombor ekor tu, itu lagi besar kesalahan dia daripada judi tadi. Orang ni judi, dia punya betting 100,000. Dia kata saya judi sikit lah. Dia tak apa, dia pergi beli tiket, satu tiket apa ringgit? Tiket nombor. Berapa ringgit? Tak tahu. Katalah RM1 lah. Katalah RM1. Dia ada hak RM1, dia ada RM5 kan. Dia ada hak RM10. Premium dia tu. Katalah dia beli harga RM1 lah. Dia beli RM1 10 keping. Orang ni betting main pergi Genting lah, pergi ke apa? Macau lah, pergi ke Singapura lah, betting hok main dahsyat. Dia ni pun main betting nombor RM1 ni.
Tapi dia hot tu lagi betting tu sambil duk betting minum arak. Orang tonggang apa macam-macam lah. Perempuan kiri kanan. Maksiat tak? Maksiat. Berat tak? Berat. Dosa besar. Dia telah menghimpunkan dosa besar. Tapi hak kawan ni sikit betting dia. RM10, 10 keping. Dia tak pergi minum arak, dia beli tu je. Lepas tu dia pun, perempuan pun tak ada. Cuma lepas balik tu dia pergi kubur. Pergi kubur, buat kain kuning, perasak ke apa, minta nombor ni biar naik. Mana besar kesalahan hak ni dengan hak tadi, hak pergi minum arak dengan perempuan tu. Dua-dua ni dosa besar belaka. Kita tak kata hak tu kecil tak. Dua-dua ni besar belaka. Hak mana lebih besar? Hak pergi kubur ni. Oh, kita ada nampak, oh itu lagi berat tu. Dia ni apa? Oh, tu main sekali main 100,000. Minum arak lagi, perempuan lagi. Memang dosa besar belaka. Tapi yang kawan ni buat ni, hak tu dosa besar tak ada kaitan dengan apa ke, tak ada kaitan. Dia hanya berkait dengan sifat akhlak dia. Dosa berkait dengan akhlak dia. Judi, pribadi dia. Minum arak, zina, bunuh orang, riba. Semua tu berkaitan dengan masalah akhlak dia. Mengingkari Tuhan, betul mengingkari Tuhan. Tapi dia tak menduakan Tuhan dalam maksiat tu. Yang kawan ni dia main RM10 je. Tapi bila dia pergi ke kubur, dia minta dengan tuan kubur, dia telah berbuat syirik kepada Allah. Dan dosa syirik ni lebih besar daripada dosa yang kita sebutkan tadi. Yang ni nak suruh faham. Sebab bila Nabi SAW ditanya, ayyu dhanbi a'zam, Rasulullah, dosa mana yang lebih besar, paling besar? Nabi kata, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah, sedang dia yang mencipta kamu. Baik, hak tu judi. Tiba-tiba orang ni tak judi, sembahyang, zikir. Tiba-tiba tak ada tangan, hai Syekh Fulan, tolonglah aku. Sudah. Maka dia telah buat sesuatu yang telah menyebabkan dia terjerumus dengan perkara yang sama orang minta nombor ekor. Cuma sifat dia, cara pemakaian dia minta tu lainnya. Hakikatnya dia telah minta dengan sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbuatan yang kita kata dalam masjid, dalam surau, hak duk sebut pakai jubah, pakai gapo minta tu, itu lebih bahaya kerana orang tak nampak buruk dia, sebab dia ditempel dengan benda-benda baik. Kalau si A hak main judi 100,000, minum arak, perempuan lagi, semua orang celah. Si B ni hak standard, hak main tinggi lah dah. Hak nombor hak main RM10 beli 10 nombor ni, pergi minta ni, orang tengok pun salah. Pasal apa? Orang kata dah lah bodoh, syirik pula. Miskin, dah lah miskin, syirik pula. Orang benci juga. Tapi hak kes ketiga, pakai jubah, pakai serban, apa semua sekali, minta tak ada tangan, minta dengan selain Allah. Sebut nama, wahai guru, tolonglah kami. Dia tawassul lain. Kalau tawassul lain. Kalau tawassul tu minta, ya Allah, dengan keberkatan fulan bin fulan, ya Allah, dengan jah dengan Nabi. Walaupun ada khilaf lah, kita kata okey lagilah, sebab ada khilaf, tapi sebaik-baiknya kita elak lah. Sebab Nabi SAW sendiri tak pernah pun ajar kita untuk berdoa macam tu. Tapi ni tak, bukan ya Allah dengan kemuliaan fulan, dengan kemuliaan syekh ni, ya Allah. Ni tak, minta tu direct, wahai fulan, tolonglah kami, wahai fulan.
Gi ke kubur keramat, minta dengan kubur keramat, wahai guru, wahai tok syekh, wahai ni, aku nak ni. Ataupun dia tak sebut pun, dia tulis hajat dia, kurniakanlah kami anak, zuriat, rezeki, jodoh dan sebagainya, lipat-lipat dalam kertas, campak dalam pagar kubur. Permintaan dia, campak, tak sebut, tulis, campak. Minta dengan siapa tu? Yang ni bahaya. Sebab apa? Sebab dia ditempel dengan penampilan agama, padahal dia syirik kepada Allah. Dan ini yang berlaku asal usul. Macam mana di sisi Kaabah dulu boleh adanya patung berhala. Asal zaman Nabi Ibrahim, waktu Nabi Ibrahim bina Kaabah, tak ada benda tu. Antahira baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'is sujud. Semua diperintahkan supaya mensucikan Allah. Sujud, rokok, qiyam, semua. Nabi Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim kana hanifan, kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim ni satu umat yang taat kepada Allah. Dia tak pernah berbuat syirik. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tak pernah jadi Yahudi, tak pernah Nasrani, walaupun orang Nasrani klaim Abraham masuk Nabi, Yahudi klaim dia ni keturunan Abraham, tapi Nabi Ibrahim tak pernah Yahudi, tak pernah Nasrani, dia adalah seorang Muslim. Jadi waktu dia bina Kaabah tak ada patung-patung. Siapa yang bawa? Amru bin Luhai al-Khuzai, seorang yang berwatak ahli ibadat. Dia ni lah yang pergi ke Syria. Dia kata, aku tengok orang Syria semua patung tu, lagi rasa dia punya sembah tu, zuk dia tu. Jadi dia bawa balik ke Mekah, dia tak depan Kaabah ada patung supaya kita rasa. Ni kita petok je, orang sana ada rupa ada tu. Dia rasa benda tu baik, elok. Akhir sekali dia pun memperkenalkan berhala ke Mekah. Jadilah akhirnya orang pun ikut. Itu fitnah bila dia datang dengan packaging pakaian orang-orang beragama. Jadi kena pakak-pakak beringat, terutamanya dalam bab tauhid lah. Doa, dia panggil lah nama, kita tak minta selain Allah, ni nama dia tawassul, ni nama dia istighatsah. Soalnya Allah ajar ke lagu tu? Soalnya Nabi pernah ajar ke lagu tu? Kalau Nabi tak pernah ajar, kenapa kita rasa boleh buat? Dibimbangi tiba-tiba benda tu menduakan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab doa ni paling mudah. Sebab apa? Doa ni juga adalah ibadat yang paling mudah. Boleh jadi sebab syirik pun paling mudah. Okey? Doa ni semudah-mudah ibadat kan. Jadi sebab dia ibadat mudah, syirik pun mudah dengan dia. Doa, duduk saja-saja, ya Allah, minta dengan Allah. Ni kejap-kejap lah ni dia panggil jadi pula simbol. Macam orang Kristian, dia ada simbol salib. Lah ni apa-apa pun tengok ke salib. Sekejap-kejap dia buat cross kat tubuh dia. Kan, letak tangan dahi, perut, lepas tu bahu. Minta dengan siapa? Dia jadi simbol dia. Itulah akhirnya. Bila kita boleh jadi simbol, kejap-kejap pegang, kejap-kejap buat azimat dan sebagainya. Itu semua bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh zalimin. Sekiranya engkau yang berbuat demikian. Ayat ni turun pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau sekiranya Nabi
tiba-tiba buat macam tu, Allah Ta'ala kata engkau pun termasuk dari kalangan orang zalim. Tapi tak begitulah, Nabi tidak begitulah. Cuma Allah Ta'ala nak sebutnya, andai kata benda ni berlaku pada Nabi, nescaya Allah Ta'ala tetap saja juga muka ni. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Allah Ta'ala tegur Nabi banyak dalam Quran. Jadi kita ni yang tidak Nabi, umat Nabi ni, patut ni lagilah kita kena ambil teguran tersebut dan kita kena kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga akidah kita sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat 107, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan ingatlah, jika Allah mengenakan kamu dengan sesuatu yang membahayakan, yang mudarat, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang dapat menghapuskannya melainkan Dia, Allah. Lala ni, musim lah ni, hari ni kita dah pening dengan COVID ni, tak habis lagi cerita. Kita katakan tidak ada yang boleh menghapuskannya melainkan Allah. Manusia boleh buat vaksin, tapi semua tu ikhtiar berlaku. Bukan dia yang memberikan kesembuhan. Kita kena benarkan i'tiqad kita dan kita kena betul-betul minta dengan empunya kesembuhan, itu Allah Subhanahu wa taala. Buat vaksin pun tiba-tiba Allah tukar mudah ya. Strain vaksin tu bermutasi. Jadi pula variasi lain. Heran pula orang pencipta vaksin. Tak ada lagi orang boleh mencipta satu vaksin boleh untuk semua bentuk, tak ada. Sedang Allah dah cipta antibody manusia. Semalam saya kata, antibody manusia ni sangat istimewa. Dia boleh trace, dia boleh detect semua bentuk ancaman. Kalau kita kata orang beli komputer kan, dia ada antivirus kan. Antivirus ni dia ada hot free version, dia putih hijau, hot bawah ni merah. Kan? Kalau dia beli yang package basic punya, bayar ada banyak hijau tapi ada merah. Tapi kalau dia beli yang premium punya, semua tik. Maknanya dia ni boleh defend kita punya komputer ni daripada semua betul. Hot tu paling premium. Tapi tu pun kena update semua. Allah Azza wa Jalla dia buat antibody kita. Dahsyat. Hebat. Dia boleh kena semua. Ni premium version. Tak ada orang yang boleh cipta vaksin lah kita kata. Sama seperti antibody manusia. Hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kita ni dalam mentauhidkan Allah kena sedar benda ni. Dan kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberi sembuh ni Allah. Dia yang cipta. Manusia tak boleh. Manusia ni adalah ikhtiar. Tapi yang kita sekadar ikhtiar saja. Kita tak nafikan ikhtiar tu, tapi jangan sampai kita lupa kepada empunya segala perkara. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi Allah Taala kata dalam ayat ni, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah nak bagi mudarat, tak ada orang yang boleh menghapuskan mudarat tersebut melainkan Allah. Wa in yuridka bi khairin, sebaliknya kalau Allah nak bagi benda baik, fala radda li fadlih, tidak ada yang boleh menolak limpah kurnia Allah. Tidak ada yang boleh menghalang limpah kurnia Allah kalau Allah nak bagi. Okey. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih, dia melimpahkan kurnianya kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan dialah yang maha pengampun
lagi maha mengasihani. Ada 2 ayat lagi sebenarnya, tapi 2 ni syarah dia sedap juga ni. Sambunglah besok hari tu ayat ni. Kita baca ulang balik, kemudian kita sambung insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana?